Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni di sekitar wali dan karamah antara fakta dan khayal. Penyelenggara Abdul Razak Mahmud. Terbitan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Majlis Agama Islam Kelantan ni. Jadi penulis dia macam-macam lah, antaranya Dr. Andes Abdul Ghani Azmi. Dia ambil daripada majalah pengasuh yang diterbitkan untuk menali lah, pengasah dia lah. Lepas tu Muhammad Nabi Ahmad ni, antara pengarang yang banyak cerita pasal tasawuf ni. Okay, seterusnya kita sambung balik bab yang keempat lah. Wali dan karamah dalam tarikat tasawuf. Karamah dan wali merupakan dua rukun tasawuf yang tidak boleh dipisahkan. Tak ada kecenaian. Seolah wajib cari kau tok wali lah. Jumpa orang gila mana mesti cari. Tentukan dia tok wali ke tidak lah. Keramah, cari keramah. Tok wali ni mesti ada keramah. Keramah hak pelik bagi dia lah. Keramah dari segi kemampuan berjasa pada Islam, berjihad itu kita kira keramah tu. Kira keramah nak benda-benda pelik. Benda-benda macam sihir tu barulah dia kira keramah ni. Yang satunya menjadi keistimewaan lah karamah ni kepada satu yang lagi lah. Karamah jadi keistimewaan pada wali. Dengan kata lain, karamah itu satu daripada keistimewaan yang dimiliki seseorang wali dan menjadi tanda kewaliannya. Wali dia tidak kira boleh sembahyang Jumaat, mengamalkan sunnah, amal hadis Nabi, tapi wali-wali ni mesti ada benda pelik. Mesti tahu. Kalau tak tahu benda pelik tak jadi wali lah. Walaupun cerita tu bohong, tapi yang disebabkan ada cerita tu pelik, benda pelik, dia baru jadi wali lah. Jadi itu tanda kewalian. Bukan tanda kewalian solat Jumaat setiap waktu. Bukan yang tu dah. Kalau tak pergi sembahyang solat Jumaat, tak pergi solat Jumaat, tak pergi solat Jumaat, tak pergi, tapi ada benda pelik, jadi tu wali. Ni masalah penyakit tasawuf lah. Tanda keistimewaan dan tanda ini seseorang yang dikatakan wali tidak diiktiraf kewaliannya. Kalau tak ada ni, tak ada lah. Tak nampak. Tersembunyi, tak tahu. Kalau tak tahu benda pelik dia, tak jadi wali lah. Di kalangan para sufi, karamah bererti setiap kejadian yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada syekh-syekh tarikat tasawuf. Syekh-syekh tarikat je. Orang lain tak boleh nak. Yang ulung sebagai tanda kemuliaan dan sanjungan ke atas mereka. Ianya setanding dengan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Nabi dan rasul ada mukjizat, wali ada karamah. Mesti ada yang pelik-pelik. Lagi pelik, lagi hebat. Sementara para nabi dan rasul disuruh memperlihatkan mukjizat dalam keadaan terdesak sahaja untuk membuktikan kebenaran ajaran Allah. Tetapi para wali tidak semestinya bukan. Hebat wali lagi. Wali ni ikut dia. Keramat dia berbahaya dalam motor. Fahu tu. Betul ke tak tahu tak apa cerita ni. Cerita mulut ke mulut lebih daripada Al-Quran hadis. Hadis cerita, Nabi cerita, Al-Quran hadis cerita ni tak percaya mana dah. Tak yakin mana. Tapi cerita tak wali pelik-pelik ni percaya. Ini berarti para wali tarikat tasawuf boleh memperlihatkan karamah mereka dalam semua keadaan dan pada setiap masa tanpa terdesak pun boleh tunjuk. Itu mengikut pemahaman golongan-golongan tarikat lah. Dalam setiap masa Nabi pun tak tahu bila-bila, kadang-kadang tertentu saja terdesak baru keluar air dari tangan, belah bulan, bukan masa setiap yang hendak, tapi seolah-olah terima daripada wahyu, suruh buat sesuatu sehingga terbelah bulan, barulah terjadi. Bukan dengan kehendak dia pun, dengan seolah perintah daripada wahyu. Dalam karya-karya ulung berkaitan dengan tasawuf dan para sufi seperti Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi ilmi tasawuf oleh Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairiyah. Ini terkenal lah kalau belajar tasawuf ni. Kalau mengaji pondok talaqi ke apa, Risalah Qushairiyah kena mengaji lah. Saya baca habis lah. Oleh Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi dan At-Tabaqat Al-Kubra Al-Mustamad Bilawaqih Al-Anwar fi Tabaqat Al-Khiyar oleh Abdul Wahab Asy'arani. Ni suruh juga Tabaqat Kubra ni. Tabaqat. Lepas tu ni oleh Abdul Wahab Asy'arani Tabaqat Kubra lah. Lepas tu Tazkiratul Awliya oleh Fariduddin Al-Atar, Tazkiratul Awliya.
Dan lainnya, banyak diriwayatkan mengenai fenomena karamah yang dikatakan terdapat di kalangan para wali tarekat tasawuf. Cerita dari kitab tu banyaklah cerita pasal benda-benda pelik yang berlaku, karamah yang berlaku pada wali-wali tarekat tasawuf. Okay, majoriti para sufi mengakui bahawa mukjizat yang diperlihatkan oleh para nabi dan rasul itu adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala sahaja. Dan Allah Ta'ala itulah yang mengurniakannya. Dan dialah, yakni Allah lah yang melakukan demikian melalui para nabi dan rasulnya. Jadi poin utama dia, Allah lah. Yang paling berkuasa Allah. Mukjizat pelik-pelik nabi pun tetap Allah SWT. Kenapa? Kena ingat Allah yang menolong nabinya, bukan semata-mata kehendak nabi. Tetapi di kalangan sesetengah para sufi yang terpengaruh dengan falsafah Greek purba, tak sengaja, tak sedar diri, tak khabar lah. Tak sedar diri terpengaruh dengan falsafah Greek purba atau Illuminisme yang telah menyerap masuk dalam pemikiran tasawuf Islam. Masuk lah. Mereka menganggap kaum mukjizat dan karamah itu sebagai hasil daripada kekuatan jiwa yang menyebabkan tuannya berkemampuan mempengaruhi alam buana dan selainnya. Jadi ia ada satu amalan seolah nak capai matlamat karamah. Kena buat satu amalan khusus ke tertentu ke sehingga dia sampai satu martabat maqam kewalian sehingga timbul karamah. Sedangkan Nabi bukan matlamat dia nak karamah ke apa ni dah. Tapi Nabi itu hanyalah dia mengamalkan apa yang Allah suruh. Tiba-tiba Allah tolong untuk dalam keadaan terdesak, bukan dalam semua keadaan. Itu Nabi, tapi jadi sufi ni dia jadi satu boleh usaha dah. Bukan Allah tolong, tapi ya, boleh disebut juga macam Allah tolong, tapi macam dia boleh usaha lah. Boleh sampai tahap makam tertentu. Dari sini mereka menyarankan bahawa karamah para wali sufi itu adalah hasil daripada kekuatan himmah atau keinginan para wali dan kekuatan kuasa mempengaruhinya. Ada aura-aura lah. Hal ini dikatakan telah berlaku sejak awal lagi dalam sejarah tasawuf. Nama dah. Diriwayatkan bahawa Al-Fudail bin Iyad sewaktu berada di kaki salah sebuah bukit di Mina telah berkata, andainya seorang wali Allah menyuruh bukit ini bergegar, nescaya bergegarlah ia. Tak tahulah kata dia sungguh ke tidak. Tapi cerita dia, kata dia lah Fudail bin Iyad. Sebaik-baik katanya selesai, bukit tersebut pun bergegar dan Al-Fudail lantas berkata, berhenti. Aku tidak mahu engkau demikian. Maka bukit itu pun kembali dalam keadaan yang asal. Rujuk Al-Risalah Al-Qusyariyah halaman 167. Ikut suka dia. Bukan ada matlamat ke apa. Nabi tu ada matlamat untuk dakwah, untuk mukjizat, melemahkan orang kafir dah. Ini untuk apa? Untuk angkat diri. Tak tahulah. Adakah untuk dakwah? Untuk mengajak orang kafir masuk Islam. Benarkah macam tu dah? Atau untuk angkat diri. Kalau cerita tu lah, pertama cerita tak tahu. Kadang-kadang Tok Guru tak sampai tahap tu, orang anak murid tambah-tambah cerita, so nampak Tok Guru hebatnya. Suatu riwayat lagi menyebutkan bahawa Abdul Wahid bin Zaid telah menanyakan pada Abu Asim Al-Basri, seorang wali. Abdul Wahid tanya Abu Asim Al-Basri, apakah yang kau lakukan sewaktu jemaah mencarimu? Abu Asim menjawab, ketika itu aku berada dalam bilikku dan mereka mengetuk pintunya, kemudian masuk dan aku meluru ke depan dan tiba-tiba aku mendapati diriku berada di bukit Abu Qubais, Mekah. Dia pergi depan tiba-tiba dah lipat bumi ni, siapa aku? Mekah ni. Rujuk Al-Risalah Al-Qusyariyah halaman 167. Kekuatan batin ini juga terdapat pada diri Zunnun Misri. Al-Qusyari meriwayatkan daripada Abu Ja'far Al-Awar yang berkata, aku berada bersama-sama Zunnun dan kami telah berbual-bual mengenai benda-benda yang tunduk kepada kemahuan wali-wali. Duk baca, duk berbual-bual, berborak-borak, ngeteh lah tentang apa? Tentang kemahuan wali-wali. Tunduk, benda-benda yang tunduk pada kemahuan wali. Wali-wali ni seolah jadi Tuhan ataupun dia boleh perintah ikut suka dia lah. Zunnu berkata, di antara gambaran ketaatan ilah, aku menyuruh katil itu beredar kepada 4 penjuru rumah ini. Kemudian kembali semula ke tempatnya asal disuruh. Selesai beliau berkata demikian, katil itu pun bergerak mengendari ke tempat ke empat sudut rumah itu dan kemudian kembali ke tempatnya asal bergerak. Katil lah. Benda mati boleh bergerak gitulah. Rujuk Ar-Risalah Al-Qusyariyah halaman 107. Kekuatan batin yang menghasilkan fenomena luar biasa ini didakwa ada kaitan dengan ilmu kimia. Zun Misri
terkenal sebagai seorang pakar ilmu kimia yang praktikkannya. Di samping terlibat dalam kerja-kerja mengkaji ukiran-ukiran Mesir purba dan berupaya memecahkan rahsia simbol-simbol Mesir purba merupakan pusat ilmu kimia, sihir dan ilmu batin. Dia kata kimia, ada unsur sihir kan ni. Pasal simbol-simbol ukuran di Mesir ni ada unsur-unsur maksud sihir ni. Diriwayatkan juga bahawa Al-Husain bin Abu Mansur Al-Hallaj yang terkenal mahir dalam kerja-kerja silap mata dah. Tok-tok guru tasawuf ni tak, tok-tok wali dan tasawuf ni Abu Mansur Al-Hallaj ke apa ni, mahir silap mata dah. Dan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Sehingga mendakwa boleh menghidupkan orang mati. Disebutkan juga mempraktikkan ilmu kimia juga dah. Beliau dikatakan telah menghidupkan beberapa ekor burung yang telah mati dan pernah berkata kepada rakan-rakannya, engkau Nabi Nuh, engkau Nabi Musa, engkau Nabi Muhammad. Dia kata kau orang dah. Rakan-rakan. Sesungguhnya aku telah mengembalikan roh mereka ke dalam jasad kamu. Banyak lagi perkara-perkara yang aneh dan luar biasa yang dikatakan telah diperlihatkan oleh Al-Hallaj. Yang cerita-ceritanya boleh ditemui dalam karya-karya tasawuf yang telah disebutkan tadi. Hallaj ni dihukum bunuh oleh ulama, oleh kerajaan. Ulama fiqh, ulama kerajaan itu tak. Tapi cerita macam-macam lah. Lepas kena bunuh, keluar darah, tulis la ilaha illallah. Cerita rekod. Tahu memang mana cerita tahu. Sanak tak ada. Tiba-tiba ada dalam kitab lah. Jadi kita, begitulah. Cerita macam-macam lah. Tetapi oleh kerana mahu memperlihatkannya sebagai mengandungi unsur-unsur keagamaan, maka golongan bertasawuf yang terpengaruh dengan falsafah Greek purba itu, peringkat awal lagi. Dia baca buku-buku falsafah Greek purba lah. Waktu jadi dewa-dewa. Macam jadi perhimpunan para wali ni. Jadi mesyuarat para wali itu disebabkan oleh falsafah Greek purba yang cerita tentang dewa-dewa mereka. Yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga terpengaruh lah. Dunia Islam terpengaruh. Dikatakan telah dimasukkan ke dalam perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Yang mereka katakan sebagai karamah itu bacaan Ismullahul Azam. Nak capu lah. Antara Greek purba dengan Islam. Dengan dakwaan bahawa karamah mereka adalah hasil daripada bacaan tersebut. Yang diperolehi melalui mujahadah dan riadah. Ismullahul Azam tu bukan dalam Al-Quran. Hadis yang ambil. Daripada latihan Quran yang mereka, tiba-tiba jumpa lah. Baca apa sehingga boleh perbuatan yang biasa ni. Melalui amalan-amalan ini tercapailah maksud hadis Qudusi yang mereka pegangi, iaitu abdi ata'ni takun rabbaniyan taqulu li syai' kun fayakun. Artinya, wahai hambaku, hadis Qudusi ni mereka kata dah, taatilah aku, nescaya engkau menjadi seorang rabbani bersifat ketuhanan. Rabbani dia ulama rabbani ke apa dah? Bukan masuk bersifat ulama ketuhanan ni, ulama ikut Tuhan, tapi dia jadi sampai satu tahap yang lebih over. Ulama yang berebut nak jadi Tuhan lah. Jadi gitulah. Sepatut Rabbani ni angkat, ajak manusia kepada Allah. Ulama Rabbani, ulama yang ajak manusia kepada Allah SWT, bukan ajak kepada mengagungkan diri dia. Tapi terbalik dah. Rabbani dah sekali yang akan jadi dia tu serupa Tuhan lah. Di mana apabila engkau mengatakan pada sesuatu jadilah, maka ia pun jadi. Rabban dia berebut nak jadi Tuhan. Tak. Walaupun bukan Tuhan besar, Tuhan kecil dia. Ada sifat-sifat ketuhanan pada wali. Sedangkan hadis yang didakwa sebagai hadis Qudusi ini tidak ditemui dalam semua kitab sunnah yang sahih. Sunnah Sitah tak jumpa, Musnad Imam Ahmad tak jumpa dah. Ini berarti kesahihan hadis Qudusi berkenaan adalah diragui lah. Dia kata sahih lah, mengikut sufi dah. Tapi tak dalam kitab hadis tak ada sahabat jumpa. Rujuk at-tasawuf al-islami bainad din wal falsafah oleh Dr. Ibrahim Hilal, halaman 233. Tasawuf Islam antara agama dan falsafah. Jadi apa dan falsafah ni? Menurut setengah pendapat, setengah-tengah pendapat para sufi yang terpengaruh dengan falsafah Greek purba itu mula menemui bacaan Ismullahul Azam pada zaman zuhud berleluasa. Jumpa tu masa bila? Masa zuhud kuat. Itu pada zaman sebelum tasawuf dikenali sebagai satu disiplin ilmu yang lengkap. Mereka mengaitkannya dengan Ibrahim bin Adham. Tahu dah betul kadang-kadang kita cerita pelik-pelik dah. Cerita tak ada sanak macam hadis apa cerita, mari pelik-pelik dah. Jadi orang ada kait dengan Ibrahim bin Adham yang meninggal dunia pada tahun 192 Hijrah. Maksudnya zaman salah ni awal lagi dah. Dengan menyebut bahawa Ibrahim bin Adham ini mempelajarinya daripada Nabi Daud AS. Bukan belajar Nabi Muhammad, tapi belajar Nabi Daud. Nampak bunyi pelik dah. Rujuk Ar-Risalah Al-Qusyariyah halaman 8.
Tetapi Al-Mughirah bin Sa'id Al-Sijili yang mati dibunuh pada tahun 119 Hijriah, iaitu seorang daripada kalangan pelampau Syiah yang pertama. Mughirah bin Sa'id Al-Sijili ini pelampau Syiah yang pertama, telah mendakwa mengetahui mengenainya dan mengamalkannya. Tahu Ismullah Al-Azam tu lah. Dah. Sungguh jadi macam keramat lah, jadi hebat dah. Begitu juga apa yang didakwa oleh pelampau-pelampau Syiah yang lain juga, yang telah memperlihatkan karamah-karamah mereka. Yang Syiah ni banyak karamah mereka lah. Dia pun macam tarekat juga. Bahkan tarekat sebenarnya banyak terpengaruh dengan Syiah lah, organisasinya. Okay. Ini menunjukkan bahawa para sufi itu mungkin telah mengambil konsep bertindak sewenang-wenang ke atas alam buana dan ke atas lainnya daripada para pelampau Syiah. Dia memang kadang-kadang mempengaruhi. Begau gitulah, ada saling nak gigi-magi kadang belajar untuk guru ni ramah untuk guru ada yang terpengaruh Syiah. Jadi meresap masuklah ke dalam Ahlussunnah Wal Jamaah sifat-sifat Syiah ni masuk dalam Ahlussunnah melalui sufi. Khususnya dari kalangan mereka yang mengamalkan ilmu kimia. Ilmu As-Silah Bain At-Tasawwuf wa At-Tashayyu'h oleh Dr. Kamil Mustafa Al-Syaibi, jilid 2 halaman 40, 48, 49. Ilmu kimia ni ada ilmu kimia moden tu dah. Ada ilmu kimia ni capun sihir sikit dah. Rasa capun sihir sebab ni benda tu kadang-kadang dia kata ilmu kimia macam zahir, padahal ada unsur panggil jin lah, puja jin macam-macam lah. Ini adalah satu konsep yang mendatang dalam Islam. Benda tak ada zaman Islam awal. Menurut setengah pengkaji, ianya ada kaitan dengan setengah pendapat Mazdak, seorang pendakwa agama Majusi, bahawa bangsa Parsi yang muncul pada penghujung abad ke-5 Masih yang menganjurkan reformasi agama dan sosial yang tersebar luas di Khurasan. Jadi, tajdid dalam agama Majusi lah, Mazdak ni. Pendapat-pendapatnya itulah dipindah ke kalangan ahli sufi oleh Husain atau Mansur Al-Halash dan Abu Abdullah Muhammad Al-Hakim At-Tirmizi, penyusun buku Khatmul Awliya. Hakim Tirmizi sebelum ni lah kita bincang lah. Jadi benda yang ada dalam Mazdak tu mungkin terjemah daripada Yunani, daripada Parsi, terjemah masuk ke dalam dunia Islam, kaji. Asal dengan niat baik, kadang terpengaruh pada orang Islam juga. Lepas tu tersebar lah. Dan telah dipindahkan pula ke dalam tasawuf oleh Zunnun Misri yang terkenal mahir dalam ilmu batin. Rujuk At-Tasawuf wa At-Thawrah Ar-Ruhiyah fil Islam oleh Dr. Abdul Ala Afifi, halaman 299. Jadi masuk melalui Zunnun Misri pula dia kata. Dia asalnya cerita pasal ilmu batin lah. Ilmu batin dah sekali terpengaruh juga sikit-sikit sebanyak unsur-unsur daripada Mazdak ni. Pendakwah agama Majusi, bangsa Parsi ya. Ismullah Al-Azam yang dimaksudkan itu ialah ungkapan doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni ada dalil lah. Menurut sepotong hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud bahawa Rasulullah SAW telah terdengar seorang lelaki membaca doa ini. Tadilah Allah, lalu baginda SAW pun bersabda, qad sa'alallahu bi ismihil azam. Idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajabana. Artinya sungguhnya itulah memohon kepada Allah dengan namanya yang teragung. Dan jika dimohon dengannya, nescaya dia memberi, dan jika diseru dengannya, dia menyahutnya, dia akan jawab. Hadis ini menunjukkan bahawa Ismullah Al-Azam itu terkait dengan doa tersebut. Jadi, itulah Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tu lah. Tapi dalam sufi ni banyaklah. Di sana juga terdapat hadis-hadis lain yang dikatakan mengandungi sebutan mengenai Ismullah Al-Azam, dan berdasar kepada ini para ulama berbeza pendapat berhubung dengan penentuan Ismullah Al-Azam tersebut. Berikut diperturunkan sejumlah Ismullah Al-Azam yang dipercayai beredar di kalangan mereka yang bertasawuf. Banyaklah. Dia tak pada dalil itu saja, dia pergi cari sendiri, usaha sendiri. Jumpalah pelik-pelik lah, betul ke tidak, Wallahu'alam lah. Ada setengah tu ada dalil sikit, ada setengah tu rekod lah. Okey, contoh pertama Allah Ismul Azam. Allah
Allahur Rahmanur Rahim. Yang kedua. Yang ketiga, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Hayyul Qayyum. Dasar kepada ayat wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa Rahmanur Rahim. Surah Al-Baqarah ayat 103 dan ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Imran ayat 1 hingga 2 dah. Jadi Al-Hayyul Qayyum lah, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Hayyul Qayyum tu kata Ismul Azam. Pendapat keempat Al-Hayyul Qayyum. Pendapat kelima Al-Hannan Al-Manan, Badi'us Samawat wal Ard Dzul Jalal Ikram. Pendapat keenam Badi'us Samawat wal Ard Dzul Jalal Ikram. Pendapat ketujuh Ismul Azam ni Dzul Jalal Ikram. Pendapat ke-8 Allahu la ilaha illahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar, sanad yang meriwayatkannya paling kuat. Hak ni paling kuat dah. Tak ada dah kita baca dah. Kalau bab Ismul Azam hak ni paling kuat. Yang ke-9 Rabb. Yang ke-10 Malikul Mulk. Yang ke-11 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ke-12 kalimatut tauhid la ilaha illallah. Yang ke-13 wallazi la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Yang ke-14 tersembunyi dalam Asmaul Husna. Yang ke-15 salah satu daripada Asmaul Husna yang diserukan oleh seseorang hamba yang ketika menyebutnya hanya Allah sahaja yang berada dalam ingatannya. Maksud semua. Yang ke-16 Allahumma. Yang ke-17 Alif Lam Mim Abwabul Farji li Sadil Baitul Ilmi wa Taqa oleh Dr. Muhammad Alwi Malki Al-Husaini. Halaman 109 dah. Jadi Alif Lam Mim apa? Nama Ismullah Al-Azam. Pendapat-pendapat ya. Ada 17 pendapat sini. Kat mana kita nak pergi? Para sufi yang terpengaruh dengan Illuminisme juga menganggap bahawa Ismullah Al-Azam tersebut ada kaitan dengan makrifah para wali terhadap segala sesuatu. Dia kait dengan makrifah. Menurut mereka, makrifah para wali melalui Ismullah Al-Azam ialah hasil daripada perbuatan Allah Ta'ala yang memperlihatkan kepada para wali itu, wali-wali akan segala ilmu dan maklumat yang terkandung dalam Ismullah Al-Azam. Jadi Ismullah Al-Azam itu benda yang sangat rahsia, sangat hebat. Dia tidak berpada dengan dalil hadis-hadis. Cari lagi lah. Al-Hakim At-Tirmizi penyusun Khatamul Awliya sewaktu menghuraikan tentang Ismullah Al-Azam menyebutkan bahawa lafaz Al-Jalalah iaitu Allah ialah nama pertama bagi Tuhan. Ilmu yang mula-mula lahir dan asal segala kalam. Ianya perkataan pertama yang dipelajari oleh Nabi Adam AS. Tak ada dalil belakang, tapi Tok Guru sebut, percayalah gitu kaedah dulu. Melaluinya Nabi Adam mengetahui segala nama. Dan seterusnya dengan nama tersebut Allah telah. Dengan nama tersebut Nabi Adam AS dapat menimba segala ilmu. Nama ini muncul daripada zat Allah sebagaimana muncul sifat-sifat Allah telah. Selepas daripada nama ini muncul pula nama semua sifat. Kerana itulah ilmu tentang isim ini meliputi segala apa yang diketahui. Rujuk Al-Hakim Tirmizi wa Nazariyatul fil Walayah oleh Dr. Abdul Fattah Barakat halaman 307. Dia pun khajalah, dia hura-hura tak ada dalil pun tak apa, ikut sedap dia. Dia hura masing-masing. Lebih daripada itu, para sufi yang terpengaruh dengan Ilmunisme juga berpendapat barang siapa yang mengetahui Ismullah Al-Azam dan mencapainya, ia dianggap mempunyai ilmu yang lengkap. Itu poin dia. Ismullah Al-Azam tu rahsia yang hebat lah. Ilmunya itu dari ilmu Allah yang menyebabkannya berupaya bertindak seperti tindakan Allah. Menjadi Tuhan. Jadi Allah dah. Boleh ganti kerja Tuhan. Dan menyebut kun jadilah untuk sesuatu dan sesuatu itu pun terjadi. Persis seperti pengertian dalam hadis Qudsi yang telah disebutkan tadi. Juga seperti yang dikatakan oleh Al-Husain Abu Mansur Al-Hallaj. Ia tidak menyuruh sesuatu melainkan sesuatu itu mematuhinya. Dan perbuatannya itu menjadi bersifat ketuhanan. Jadi Tuhan dah. Rujuk Al-Mughni oleh Al-Qadi Abdul Jabbar jilid 15 halaman 270. Menurut setengah pengkaji ada di kalangan para sufi yang terpengaruh dengan Ilmunisme yang mahu menonjolkan kecemerlangannya dalam mencipta karamah-karamah. Badi berebut tak cerita Tok Guru dia boleh karamah pelik-pelik lah. Telah mengembara ke benua India untuk mempelajari ilmu sihir. Nak suruh jadi nampak keramat kuat tu, belajar ilmu sihir daripada India lah. Benua India sememangnya sangat terkenal kerana punya ramai orang yang mahir dalam lapangan keberkenaan alam ilmu sihir. Di antara ahli sufi tersebut ialah Al-Husain Abu Mansur Al-Hallaj yang dikatakan kerap pergi ke benua India itulah dan menghabiskan masanya selama beberapa tahun untuk belajar dan berlatih.
Kemudian kembali ke tanah airnya untuk perlihatkan kepada orang ramai apa yang boleh memukau mata dan menarik perhatian bagi meramaikan lagi pengikut dan muridnya. Ada Tok Guru Tasawuf pergi belajar dengan Hindu ke apa ni, ilmu sihir, lepas tu balik jadi ramai anak murid lah. Di antara kerja ajaib yang dilakukannya ialah beliau masuk ke sudut sebuah dapur yang sedang menyala apinya dan duduk di situ sementara pembakar roti membakar rotinya di sudut yang bersebelahan. Kemudian Al-Halash keluar daripada dapur itu tanpa tubuh badannya terkena kesan api. Terkena kesan api. Lalu kok api ke pada. Apa yang sebenarnya berlaku ialah Al-Halash telah menyapu tubuh badannya dengan sejenis bahan kalis api yang tidak disedari oleh orang yang menyaksikannya. Cerita mengenai hal ini juga terdapat dalam buku Talbisul Iblis susunan Ibn Qayyim Al-Jauzi. Talbisul Ibn Jauzi salah ni Ibn Qayyim ni. Talbisul Iblis ni karangan Ibn Jauzi ya. Yang mendedahkan khurafat dan pendustaan Al-Halash. Ibn Jauzi pun dia Asy'ariyah, dia bukan Salafi tapi dia pun cerita benda ni karut ni. Begitu jugalah cerita-cerita mengenai keramatnya yang lain. Umpamanya pada suatu kali Al-Halash pergi ke satu tempat yang agak sunyi dan menyembunyikan berapa jenis makanan dalam lubang-lubang yang telah digalinya. Ready awal-awal dah. Kemudian beliau memberitahu mengenainya kepada seorang dari kalangan khawasnya. Orang dekat dia lah. Selepas itu Halash mengajak rakan-rakannya keluar berjalan-jalan dan apabila tiba di tempat tersebut, orang yang sebelumnya diberitahukan oleh Halash mengenai makanan yang tanam itu pun berkata, "Kami berasa mahu makan sekarang." Lalu Al-Halash pun mengasingkan diri daripada mereka dan terus mendirikan solat 2 rakaat. Selepas itu Al-Halash berkata pada khawasnya itu, "Pergilah gali di situ." Orang itu pun melakukan apa yang disuruhkan oleh Halash lalu mengeluarkan makanan-makanan yang telah ditanamnya itu. Yang tidak telah menimbulkan kekaguman kepada orang-orang yang ada bersamanya. Hebatlah, boleh tahu ada makanan di tanah dah. Serta segera mempercayainya sebagai suatu karamat Al-Halash yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Yang paling ringkas lah. Benda ni punya buat seolah-olah nak tunjuk karamah, dia semayang 2 rakaat, ada makanan lah. Dari tanah pula dia. Tabaqat Asy'arani menceritakan bahawa Yusuf Al-Ajami Al-Qurani yang mengamalkan tasawuf mengikut tarikat Abu Abdullah Al-Junaid bin Muhammad dikatakan telah menerima perintah daripada langit sebanyak 2 kali supaya ia berpindah ke negeri Mesir. Yusuf Al-Ajami Al-Qurani. Lepas tu tetapi bila tidak mengendahkannya tak cara dah, malah bagi Mesir dah. Bila diperintahkan pada kali yang 3, beliau telah menjawab, "Ya Allah, jika perintah ini benar dan tulen, jadikanlah air sungai itu susu supaya aku boleh meminumnya dengan mangkukku ini." Tiba-tiba sahaja air sungai itu berubah menjadi susu dan beliau pun meminumnya. Kemudian teruslah meninggalkan negeri Parsi menuju ke negeri Mesir untuk mengelolakan hal ehwal tarikat Al-Junaid yang diserahkan kepadanya oleh Hasan Al-Tustari, salah seorang syekh sufi, dan terus berkhidmat kepadanya. Nak sebar ke Mesir pula dia. Ceritanya macam itulah, hebatlah bun cerita dia. Okay, menurut Asy'arani dalam tabaqat itu, semasa berada di negeri Mesir. Semasa di negeri Mesir, banyak lagi karamah-karamah dan perkara-perkara yang luar biasa yang memukau akal Ajami. Al-Qurani tersebutlah. Menurutnya lagi, apabila Syekh Al-Ajami meninggal dunia, tugasnya dipikul oleh muridnya Hasan Al-Tustari yang seterusnya menjadi pemimpin tarikat. Sultan negeri Mesir pada ketika itu sering menziarahi Al-Tustari. Tetapi setengah pegawai kerajaan yang berperasaan hasad dengki kepadanya telah berjaya mengubah fikiran Sultan agar menjauhi Al-Tustari serta bertindak supaya memenjarakannya atau menyingkirkannya daripada negeri Mesir. Anak murid ni. Begitu juga seorang menteri kerajaan telah mengarahkan supaya pintu zawiyahnya dikunci luar. Dia bukan masjid, dia cara tempat tapa dia, zawiyah panggil dia. Tempat pondok dia lah. Pada masa itu Syekh At-Tustari berada di luar negeri Mesir bersama-sama dengan para pengikutnya. Apabila beliau pulang dan mendapati pintu zawiyahnya, pintu pondoknya dikunci dari luar dan diberitahu tentang arahan menteri tersebut, Syekh Tustari pun berkata, "Kami kuncikan semua pintu tubuh badannya." Syekh Tustari.
Sebab baik kata-katanya itu selesai, menteri tersebut yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba menjadi buta, tuli dan bisu. Ni nak berhimnan lah cerita gini ya. Tak tahu tasawuf ni. Mulut masing ni. Boleh baca hati mulut masing. Itu poin dia. Hidung, mulut, hati dan duburnya semuanya tertutup. Berat lagi dah. Dan ia pun terus mati pada saat itu juga. Apabila berita mengenai nasib buruk yang menimpa menteri berkenaan tiba kepada pengetahuan Sultan, baginda pun segera berangkat mendapatkan Syekh At-Tustari dan berdamai dengannya serta membuka semula zawiyahnya itu, pondok dia lah. Menurut Asy-Sya'rani, askar-askar Sultan juga telah memberontak dan menyebelahi Syekh At-Tustari pula lah. Tambah cerita, tahulah. Di antara karamah Muhammad bin Ahmad Al-Farghali yang disebutkan oleh Sya'rani dalam tabaqatnya ialah seorang wanita yang mengidam buah kelapa. Yang tidak terdapat di negeri Mesir masalahnya. Telah datang menemui Syekh Al-Farghali dan mengadukan halnya itu. Lalu Syekh Al-Farghali, guru tasawufnya, pun berkata kepada salah seorang pembantunya, masuklah ke dalam tempat khalwatmu, tempat khalwatku, dan petikkanlah 5 buah biji kelapa daripada pohonnya di situ. Ada bawah rumah dia ke apa ni nak. Pembantunya pun masuk ke dalam tempat khalwatnya dan mendapati ada sepohon kelapa, lalu memetik 5 biji buahnya dan diserahkan pada wanita tersebut. Kemudian pembantu itu masuk semula ke dalam tempat khalwat tersebut dan mendapati tidak ada sebatang pokok pun di dalamnya. Nak cerita hebat ni. Satu cerita mengenai karamah Syekh Al-Farghali lagi ialah disebutkan oleh Sya'rani dalam tabaqatnya, ialah seorang lelaki telah datang menemui Syekh Al-Farghali sambil menangis-nangis, mengadukan anak perempuannya yang telah disambar seekor buaya. Kena makan buaya dah. Syekh Al-Farghali lalu menyuruh lelaki itu pergi ke tempat anaknya disambar buaya tersebut dan menyeru dengan sekuat-kuatnya, "Wahai buaya, mari naik ke darat untuk menemui Syekh Al-Farghali." Tak sebut nama zahir pada Syekh Al-Farghali dah. Selepas ia menyerukan demikian, seekor buaya yang besar pun timbul dari sungai Nil dan berenang ke tebing. Kemudian naik ke darat dan menuju ke rumah Syekh Al-Farghali dengan diikuti orang ramai di kiri kanannya. Syekh Al-Farghali lalu memanggil seorang tekan besi dan menyuruh memotong semua gigi buaya itu. Kemudian beliau menyuruh buaya tersebut memuntahkan budak perempuan yang telah ditelannya itu. Buaya tersebut lantas memuntahkannya dan budak perempuan itu lalu keluar dalam keadaan hidup dan terpinga-pinga. Cerita. Buaya itu kemudiannya berjanji tidak akan menyambar sesiapa pun dan terus kembali semula ke sungai sambil menangis. Buaya pun menangis. Terbit air mata macam mana? Tak ada. Cerita. Di sana terdapat banyak lagi cerita-cerita mengenai karamah para wali tersebut yang pelik-pelik dan menimbulkan banyak tanda tanya tentang kesahihan cerita-cerita demikian. Betul tak? Kalau orang jenis memikir tak terima bulat akan berfikir. Masalahnya banyak kita orang Melayu ko, orang serupa lah orang Arab. Tak berfikir panjang, terima lalu cerita dah. Sebenarnya kewujudan karamah para wali solehin memang tidak boleh dinafikan. Memanglah orang soleh ada benda pelik lah. Ada karamah dia. Al-Quran sendiri pun ada menceritakan tentang seorang berilmu yang telah memindahkan dalam sekelip mata sehingga sana Balqis, ratu negeri Sabak. Sampai ke Baitul Maqdis lah. Dalam masa sekelip mata dah. Yang terletak beribu-ribu batu jauhnya ke hadapan mata Nabi Sulaiman AS yang berada di Palestin. Dengan disaksikan berbagai-bagai jenis makhluk Allah yang lain. Jadi, tiba-tiba dah. Bukan Nabi Sulaiman tapi tak wali lain lah, orang soleh dah. Yang berilmu. Lepas tu boleh mari sekelip mata sampai ke Palestin . Allah Ta'ala firman, "Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Maksudnya lebih kurangnya, kata seorang yang berilmu tentang kitab, aku boleh membawanya kepadamu dalam sekelip mata. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terpampan berada di sisinya, baginda berkata, "Ini adalah kurniaan Tuhanku. Kerana mahu mengujiku adakah aku bersyukur atau aku kufur." Nikmat pelik-pelik ni. Dan siapa yang bersyukur, ia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan siapa yang kufur atau tidak bersyukur, maka sungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Surah An-Naml ayat 40. Begitu jugalah dengan karamah-karamah terdapat dalam kisah-kisah Sayyidatina Maryam AS. Pemuda-pemuda ahli Al-Kahfi, Khalid bin Al-Walid, Abu Muslim Al-Khawlani dan lain-lain lagi.
Di sebalik pengakuan tentang kesahihan karamah para wali yang soleh, namun para ulama besar seperti Ibn Taymiyah tetap menganggap karamah para wali tidak setanding, malahan jauh di bawah taraf mukjizat para nabi dan rasul. Walaupun digembar-gemburkan begitu hebat, tapi bawah nabi dan rasul lagi lah. Ujian ini tidak berlaku pada seorang wali atau dengan sebabnya, melainkan sebagai bukti bagi menunjukkan kebenaran agama Allah. Jadi sampai ke oleh Nabi SAW dan jadi ikuti oleh wali tersebut. Kalau matlamak dia, kalau benda keramat boleh pun, untuk buktikan, untuk dakwah agama Islam lah. Dan untuk membenarkan Nabi, apa Nabi ajar lah. Juga ianya bukan untuk menunjukkan bahawa wali itu maksum atau wali itu mesti dipatuhi segala kata-katanya. Ada keramat bukan maksudnya dia jadi maksum. Ataupun jadi Tuhan dah. Segala kata-kata wali itu kena dengar belaka. Bukan gitu. Sekadar tu lah. Untuk agama perkara betul lah. Rujuk An-Nubuwat oleh Ibn Taymiyah halaman 4. Pendapat para sufi yang terpengaruh dengan Ilmunisme, bahawa karamah para nabi, para wali itu termasuk kemampuan bertindak sewenang-wenang ke atas alam buana, dianggap sebagai suatu keterlaluan. Memandangkan kemampuan seperti itu tidak terdapat di kalangan para nabi dan rasul sekalipun. Menghidupkan mati ke apa, tak ada. Selain daripada Nabi Sulaiman AS yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan mukjizat, berkemampuan menundukkan jin dan angin dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Tu kalau hebat-hebat pun Nabi dia. Jadi wali takkan lebih hebat daripada tu ya. Okay, setakat itulah perbincangan ini. Kita sambung lepas ni. Bab ni. Sekali lagi. Wallahu'alam. Subhanakallah bihamdika. Subhanakumdika. Subhanakumdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.